Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung fiqh iaitu berkaitan dengan bab haji lagi. Minggu lepas kita cerita berkaitan dengan pengertian haji dan juga hukum hakam haji. Dan kita kena ingat haji merupakan rukun Islam yang kelima dan dia diwajibkan ke atas umat Islam sekali seumur hidup. Tak cuma di belakang tu dia sebut istita'ah bagi mereka yang berkemampuan. Ada belakang tu. Maknanya nak pergi haji ni kena berkemampuan, istita'ah. Tak mampu tak apa. Nah, maksud istita'ah mampu ini ialah manusia dalam makna mereka mempunyai keperluan pergi dan balik. Kalau kita ada duit cukup lah nak pergi balik tu, lepas tu sepanjang dia buat haji di Mekah tu, dia tinggal nafkah untuk anak isteri dia. Kalau dia pergi seorang. Ya, maknanya dia pergi 45 hari di Mekah, kena tinggal duit untuk anak bini dia di rumah. Anak sekolah RM3 sehari, okey kira. Bini pula kena kira semua. Kalau dia pergi Mekah buat haji, tak tinggal nafkah untuk anak isteri, berdosa, haram. Walaupun haji tu wajib, tapi nafkah lagi wajib. Sampai bini nak makan di rumah tak ada duit, berhutang duit orang, beras tak ada, kering semua, nak sekolah tak ada duit anak, haram. Ingat, ini baru dikira kita ni mampu. Tak kita pergi balik cukup, tak kita duduk sana pun tak minta sedekah, dan anak kita, bini kita di rumah pun cukup makan. Itu baru dikira istita'ah. Jadi kita ni maknanya 10,000 contohnya, 10,000 tabung haji. Okey, duduk sana kita makan, duit poket kita katalah 2,000. Tinggal pula ke anak bini kita 40 hari berapa ribu? 1,000. 2,000. Bini seorang 2,000, bini dua 4,000 lah. Maknanya tengoklah. Kalau anak ramai banyaklah sikit. Anak ada sekolah menengah, ada pelajar U, ada duduk sekolah rendah, kena kira semua. Dalam 45 hari tu berapa ringgit sehari, lepas tu beras berapa, kena kira semua. Itu baru dikira kita mampu untuk pergi mengerjakan haji. Okey, dari segi kewangan, duit tu pula kita kena ingat. Haji hanya diterima oleh Allah hanya dengan duit yang halal. Ingat. Ada pakcik tu tua, seorang dah tua dah. Beli nama ekor. Tua dah. Pakcik, Allah, kenapa ni tua-tua duk beli nama ekor lagi ni? Nak pergi Mekah dia kata. Mana tahu, takut kena nombor 1, boleh pergi Mekah. Sedap jawapan dia. Kita pergi Mekah dengan duit haram. Allah terima ke tak terima haji kita? Okey, pertama kita pergi duit haram, haji sah ke tak sah? Haji sah lah. Sebab cukup syarat dia. Kita wukuf, kita tawaf, kita sa'i, kita melontar. Cukup syarat sah. Tapi tak terimalah oleh Allah sebab duit itu duit haram. Contohnya, kita mari semayang di masjid pakai kain curi. Kain masjid tu hilang seumur. Siapa dia ambil? Cuba cek tengok ada. Okey, kita ambil kain masjid ataupun kain masjid lain kita curi. Curi masjid, curi kain pakai datang masjid semayang. Semayang sah ke tak sah? Sah. Sebab cukup syarat. Dengan takbirnya, bismillah, Fatihahnya, qiyamnya, rokoknya, iktidalnya, tahiyat, baca pula betul semua. Cukup 13 rukun. Sah. Tapi tak terima. Apa? Sebab kain curi. Kain curi tak terima. Ataupun beli kain itu, kain beli. Kain harga RM10. Harga kain RM10.
Duit kita RM9, duit curi RM1. RM1 duit curi. Tak terima dah. Itu baru solat. Haji lagi lah. Sebab itulah kita nak pergi buat haji ni 100% halal. Cuba 100% halal. Adjust kokok mana pun 100% halal. Haram tak payah sentuh langsung. Syubhat pun tak payah. Was-was. Duit ni was-was. Halal ke haram? Halal ke haram? Halal. Kita halal selalu. Nah, ustaz ada duit ni RM5,000 ni, duit gini halal ke haram ustaz? Ustaz kata, haram. Okey, tak apa, tanya ustaz lain pula. Tak, tanya ustaz Asrul pula. Ustaz, haram. Dua orang ada haram. Pergi ustaz lain pula. Pergi Batu Talam, pergi Batu Maling. Tanya habis. 10 orang ustaz dia tanya. Nah, 8 orang kata haram, 2 orang kata halal. Dia ambil halal tu lah. Nah, inilah bahaya. Maknanya kita kena ingat nak pergi haji ni kita kena ijtihad. Ijtihad ni berusaha sungguh-sungguh duit yang halal. Duit yang halal. Tak, duit yang halal. Tak. Sebab haji ni dia kira sebagai fi sabilillah. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Kita habis duit untuk urusan haji, Allah ganda sama dengan fi sabilillah. Sama dengan berperang fi sabilillah. Kita sedekah biasa ni RM1, RM10 Allah ganda 10. Fi sabilillah RM1, RM700. RM700. Fi sabilillah RM700. Kalau kita habis untuk urusan haji, Allah ganda RM700. Kita urus habis duit buat pasport, dah kita duk pergi kursus, kita duk pergi beli baju, beli kain air apa, Allah kira belaka tu. RM1,700. Sikit Allah kira situ lagi. Dengan syarat duit itu duit yang halal. Duit yang halal. Nah, duit yang halal. Kalau berhutang bank boleh pergi buat haji. Cikgu boleh berhutang bank. Tak buat loan. Wah. Buat loan RM20,000 ke, pergi buat haji naik package. Boleh tak boleh? Duit hutang tu. Bukan duit dia sendiri, duit hutang. Dan ulama kata boleh dengan syarat dia mampu bayar. Maknanya bank dia kata dia ni mampu bayar ni. Okey, potong gaji RM1,000 sebulan. Maknanya okey, itu ulama kata boleh. Kalau berhutang tak mampu bayar, tak payah. Tak boleh. Tak, macam ni berhutang adik-beradik kita pergi buat haji tak bayar. Tu tak boleh. Kalau berhutang target macam kita beli kereta tak. Kita potong bulan-bulan gaji, okey tak ada masalah. Haji pun sama. Tak, kalau kita rasa mampu bayar berhutang tak ada masalah. Boleh berhutang untuk pergi buat haji. Dengan syarat kita mampu bayar walaupun ansur-ansur. Tak kira lah 2 tahun, 3 tahun ke janji habis. Tak, maka sah haji kita. Okey, ulama mengatakan lagi, kita ni bila pergi buat haji, kita disuruh supaya perbanyakkan talbiyah. Talbiyah ni sebut labbaik Allah. Tak, dia haji ni kena perbanyakkan talbiyah. Umrah pun sama. Tak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Tapi kita malah. Orang Melayu ni malah. Tak. Sampai ni Mekah semangat lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Duduk sekejap malah aku tidur. Orang Arab tak berhenti, orang Arab. Labbaik Allahumma labbaik. Orang Melayu, biar aku tidur. Setengah jam ya. Tu pun lama setengah jam dah. Orang Melayu dia malas sebut labbaik Allah ni. Dah, baik aku telefon ke saudara aku ke kampung. Dah, ini sepatutnya kita kena perbanyakkan talbiyah. Tak kira lah umrah ke haji ke, perbanyakkan talbiyah. Dah, talbiyah ni maksud dia labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah, aku terima seruanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku terima seruanmu ya Allah. Sebab kita pergi Mekah buat haji ni,
Kita pergi Mekah buat umrah ni, Allah panggil kita. Seruan Allah, panggilan haji dia panggil. Allah seru kita. Jadi kita kena terima kasihlah pada Allah dengan kita perbanyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Naik kapal terbang tu kalau boleh labbaik Allah dah. Dah, labbaik Allahumma labbaik. Dah, labbaik la syarika lak labbaik. Aku terima seruanmu ya Allah. Aku sahut panggilanmu ya Allah. Okey, kalau dia pergi Mekah dengan duit yang haram. Duit nombor ekor, duit judi, duit menipu harta pusaka, adik-beradik sebagainya, duit haram. Dah, dia pun pergi lah Mekah dengan ihram siap ni, kain putih apa semua, labbaik Allahumma labbaik. Oh, duk talbiyah. Aku terima seruanmu ya Allah. Kita kena ingat, bila kita sebut labbaik Allah tu Allah jawab. Allah jawab. Kita berdialog dengan Allah. Macam kita baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah penjawab. Ar-Rahmanirrahim. Allah penjawab. Maliki Yaumiddin. Allah penjawab. Kita dah cakap dengan Allah sebenarnya. Labbaik Allah pun sama juga. Bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, Allah penjawab. Tapi kalau kita pergi dengan duit haram, kita sebut labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab ke mana? La labbaik. Aku tak panggilmu. Baliklah. Allah halau masa atas kapal terbang lagi. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah jawab, la labbaik wala sa'daik. Aku tak jemput kamu pun, aku tak seru kamu pun. Dan kamu tak ada lah kebahagiaan. Sebab apa? Duit kamu tu duit haram. Kita pergi Mekah, buat apa ni? Tawah melontar pas balik kampung, kawan haji ni, haji bakhil. Sedangkan Allah tak terima awal-awal lagi. Naik kapal terbang tu pun Allah tak terima. Sebab duit kita bercampur dengan duit haram. Oleh itu kita kena ingat, haji ni benda yang paling penting sekali. Duit itu duit yang halal. Nak duit yang halal. Tak kira lah janji, duit itu duit yang halal. Barulah kita dikira sebagai mereka yang dapat mengerjakan haji dengan sebaik mungkin, akan mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Dan seterusnya, bila sampai di sana, kalau boleh kita kena perbanyakkan sedekah. 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 Memang orang Malaysia ni baik, bagus. Dia selalu sedekah. Dia tengok bangla duk nyampur sampah, dia bagi RM10, RM5. Tengok bangla Pakistan duk angkut barang, dia bagi RM10. Bagus orang Malaysia ni. Tak kedekut lah. Tapi kalau orang Brunei lagilah. Orang Brunei macam bagi beras ke burung. Bagi duit. Kita kena perbanyakkan sedekah sebab Allah ganda. Allah ganda. Di Masjidil Haram terutamanya 100,000 kali ganda. 100,000 kali ganda. Sedekah RM1, RM100,000. Sebab itulah kalau ada memang nak pergi Mekah, kirim duit ke dia, suruh sedekah sana. Ataupun suruh beli Quran ke wakaf ke Masjidil Haram. Ini nak pergi Mekah, kirim jubah selai, kirim kopiah satu, kain serban satu, cuba kirim RM10 ke RM50 ke. Hak ni kawan sedekah ke Masjidil Haram. Tak kira lah beli Quran ke, wakaf ke Masjidil Haram, sedekah ke orang miskin sana ke. Mudah-mudahan dapat pahala untuk kita sekali. Sebab dari segi pahala Allah ganda 100 kali ganda. Kalau jumpa orang miskin kita bagilah. Tapi payah nak jumpa orang miskin. Susah sekarang ni. Kalau dulu ramai, sekarang ni susah dah. Sebab dia punya askar tangkap. Dia tengok orang Bangladesh, tengok Pakistan, tengok Afrika, dia tangkap. Tak ada visa tangkap. Jadi susah nak cari. Dulu ramai minta sedekah, ramai dulu. Ni kurang dah, tak ada dah. Jadi begitulah disebut oleh para ulama berkaitan dengan adab-adab haji, yang mana kita kena ingat, yang pertama kita kena berusaha supaya kita ini cari duit yang betul-betul halal. Dan kita kena ada sifat khusyuk tawaduk. Khusyuk tawaduk.
Di sana bukannya tempat untuk kita bermegah-megah. Janganlah berlebih-lebih. Jangan bangga. Ni ujub. Balik kampung tak panggil haji marah. Kawan pergi Mekah habis 10,000 panggil haji. Marah pula kat orang. Pergi tukar IC siap, tukar haji kat depan. Oh, dah. Nak bangga diri kagum. Tak payahlah. Biarlah orang tak panggil haji pun tak apa. Janji Allah kira siap dah kita. Abu Bakar pergi buat haji, tak ada haji Abu Bakar. Haji Umar, Haji Osman tak ada. Kita balik suruh orang panggil haji. Tak panggil haji marah. Dah. Orang nak panggil tak panggil ikut dia lah. Dah urusan dia. Jadi kita dah selesai. Dah, kita selesai dah kewajipan kita mengerjakan haji. Yang penting kita kena ada sifat tawaddu'. Dia panggil mutawaddi'an, mutakhasyi'an, mutamassikan. Maknanya sifat lemah lembut, rendah diri, dan kita kena sentiasa bertenang. Jangan rasa dah kita ni gelisah dan sebagainya. Sebab haji hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sentiasa rasa rendah diri, khusyuk. Nah, kena jaga masalah ni. Nah, sebab ulama sebut ramai mereka pergi buat haji tapi tak dapat haji yang mabrur. Nah, ramai pergi dengan sebab tadilah tak macam-macam. Tak, mereka menggunakan harta yang haram, tak, mereka ada sifat ujub, sifat takabur, sombong dan sebagainya, tak, riak yang boleh merosakkan amal haji mereka. Dan satu lagi, bila sampai sana kita kena ingat, ulama pesan pada kita, tak, kita kena rasa gembira bila kita tengok Kaabah. Sebelum ni tengok Kaabah dalam TV, dalam gambar. Ni tengok betul-betul ni. Ya Allah, kalau boleh biar mengalir mata. Allahu Akbar. Dah kemuncak kegembiraan kita boleh melihat Kaabah. Kaabah ni dah rumah Allah. Tempat yang paling mulia atas muka bumi. Allah kalau boleh kita tengok tu mengalir mata. Inilah dah ulama pesan pada kita, dia kena ta'zim, membesarkan Kaabah tadi. Ya, kita pergi sampai tu nak tengok Kaabah dulu. Mana ni Kaabah ni Kaabah. Biar rasa nak tengok Kaabah. Kita sampai mana kedai, mana kedai. Kedai dulu. Sebab kedai banyak. Tak. Seminggu pergi tu poh dah barang. Poh dah barang, duk niaga, duk shopping sebagainya. Tak, kalau boleh tengok Kaabah. Kalau ada peluang pergi sentuh Kaabah, kalau boleh cium-cium Kaabah, sembahyang dalam Kaabah, terpulanglah bergantung pada kita lah. Nah, ini dia panggil kita kena mentazimkan. Nah, dia panggil Kaabah al-Musyarrafah, Kaabah yang mulia. Nah, jadi begitulah kita sentuh malam ini berkaitan dengan beberapa perihal berkaitan dengan haji, yang mana kita kena ingat haji ini merupakan perkara yang tak wajib bagi kita tak sekali seumur hidup. Dan kita kena ingat, kita kena tumpukan niat kita ibadat pada Allah. Jangan campur niat. Tak, biasa orang pergi haji pertama ni tak lagi. Tak, bila pergi haji kedua dia bercampur. Nak pergi berniaga lah, nak pergi shopping lah, dia bercampur. Tak, kalau boleh haji pertama ni tumpu betul-betul tak menunaikan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Dan bila sampai sana kita cubalah perbanyakkan amal ibadat, dan cubalah kita kalau boleh berdoa pada Allah agar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat di sisi Allah Kaabah itu merupakan tempat yang sangat mulia. Yang mana kalau orang Arab ni kadang-kadang dia duduk tengok je Kaabah. Dia duduk Masjidil Haram tu, dia nak baca Quran dia malah, nak solat sunat dia malah, tengok Kaabah je. Dia duduk atas pagar tengok Kaabah. Dia tengok Kaabah. Sebab Nabi sebut, tengok Kaabah Allah ampun dosa kita. Kaabah ni tengok Allah ampun dosa. Apatah lagi kita semayang depan Kaabah, kita tawaf lagilah pahala banyak. Tak, kita tengok saja Allah dah ampun. Sebab itulah kalau kita pergi, kalau kita malas sangat, Allah mengantuk hari ni aku malas semayang sunat, malas, tengok Kaabah pun tak apa dah. Tak, duduk berdiri tengok Kaabah.
Nah, insya-Allah Allah gugurkan segala dosa kita. Dah, macam Quran juga Quran. Quran. Quran nak baca malas. Allah, dia kalau kita tak mengantuk buka Quran. Buat apa malam ni aku Allah susah nak tidur. Ambil Quran je. Ambil Quran bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak terabur lah. Tutup tidur. Nah, ubat nak tidur senang je Quran. Sebab syaitan tak benar kita baca Quran. Dia kalau kita baca Quran ni, syaitan dia jadi stroke. Stroke. Tak boleh buat apa syaitan. Nah, kita pegang tu dia demam dah. Kita pegang Quran, syaitan demam dah. Oh sudah. Kita buka, gigit dah dia. Kita baca, stroke terus dia. Nak bagi syaitan stroke, baca Quran semua. Nah. Bila kita tutup Quran, dia sehat semula dah. Ha, inilah syaitan. Sebab itulah bila baca Quran kita akan mengantuk. Nah, jadi kalau kita malas sekalipun Quran ni buka tengok pun tak apa dah. Tak malas aku baca buka tengok. Sadaqallahul azim. Tak apa dah. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita. Tak, dia 4 benda Allah ampun dengan sebab tengok. Yang pertama, tengok ibu bapa kita. Yang kedua, tengok tok guru yang mengajar kita dulu. Yang ketiga, tengok Kaabah. Yang keempat, tengok Al-Quran. Ni dah Allah ampun dengan sebab kita melihat. Melihat ibu bapa, melihat tok guru kita, melihat Kaabah dan melihat Al-Quran. Dah, jadi mudah-mudahan bila kita sampai di Mekah nanti insya-Allah, dah kita cubalah perbanyakkan kalau boleh tawaf, kita tawaf. Tak dapat tawaf, kita solat depan Kaabah. Tak dapat juga kita lihat Kaabah pun tak apa dah. Tak, mudah-mudahan Allah akan ampunkan segala dosa kita insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ini. Tak, kita cuba ambil beberapa bab berkaitan dengan haji yang mana tak kita cuba sentuh sedikit. Tak, khususnya berkaitan dengan harta yang kita akan guna untuk mengerjakan haji. Tak, kita kalau boleh cubalah 100% duit yang halal. Dan cubalah kita perbanyakkan sedekah bila sampai di sana. Dan cubalah kita kalau boleh tak perbanyakkan melihat Kaabah dengan rasa takzim, rasa tak membesarkan tak Kaabah tadi. Tak, mudah-mudahan tak Allah akan sampaikan kita tak ke Makkah Al-Mukarramah dan menjejaki tanah haram insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ni. Ada soalan? Ha.